Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu Akbar. Pusing pada saya, biasa dapat. Tapi jauh sangat. Nak bagi apa? Belakang lagi. Sebab Ustazah nak tengok komen tu. Lepas tu kenapa semua sangat? Jodoh saya. Kamu kena duduk kat sini, lepas tu tengok. Baru nampak sangat tak sangat. Cuba duduk tepat Ustazah. Sini. Tak. Dan tadi kena duduk, lepas tu tengok macam mana. Bukan daripada sana. Tersana. Mai. Ustazah tak boleh baca komen. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Minta maaf ya, muka Ustazah sembab sikit ni. Tidur lewat, lepas tu bangun awal. Jadi muka pun sembab. Alhamdulillah, subhanallah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita pada pagi yang barakah ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah, subhanallah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah kita akan membincangkan tentang fiqh salat sebagaimana kita wawarkan pada malam tadi. Perbincangan kita pagi ini tentang fiqh salat dan masa yang ada lebih kurang dalam 1 jam. Kita mula dalam 8.45 dan insya-Allah kita akan habis dalam pukul 9.45. Pagi tadi, seawal pagi saya bangun, ada beberapa soalan yang perlu saya dahulukan. Jadi, bangun lepas subuh tu terus menghadap telefon, menghadap laptop untuk menjawab beberapa persoalan penting yang ditanyakan oleh netizen. Jadi, lepas tu bersiap-siap, tengok dah lepas jawab soalan, tengok dah pukul 8. Macam itulah. Lepas tu uruskan anak-anak dan sebagainya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, di hadapan kita ni ramai Ismi, Liana, Wan, Keropok Sira, Misah Ahmad, Iman, Ima, Nurhayati dan ramai lagi. Alhamdulillah. Okey, subhanallah, masa kita yang ada suntuk, jadi saya pun tak sempat kalau kita nak bincang, kita nak baca, nak alu-alu tu panjang. Jadi saya terus nak pergi kepada beberapa soalan. Jadi Ustazah nak cek soalan yang ditanyakan, dah ada tak soalan tu? Okey, kita tengok soalan ni macam laju sangat. Ya, insya-Allah, mudah-mudahan Allah beri kekuatan, istiqamah dan sebagainya. Okey. Perbincangan pagi ni adalah berkenaan fiqh solat. Anda dibenarkan untuk tanya apa-apa soalan berkenaan dengan solat. Sebab saya antara soalan yang banyak saya terima adalah berkaitan dengan soalan solat. Jadi, mungkin apa-apa dan jangan malu untuk bertanya. Tanyalah walaupun soalan tu remeh-temeh bagi anda. Dan sebenarnya ia tak ada soalan yang remeh-temeh. Semua soalan penting. Jadi kita akan raikan semua soalan. Okey, mana soalannya? Kita tengok. Kamu semua dah tanya. Ya, betul.
Boleh tanyakan tentang soalan solat. Apa khabar semua? Saya hurai sedikit salah satu hadis berkaitan solat dalam kitab Nuzatul Muttaqin. Subhanallah. Okey. Okey, saya dah nampak dah berapa soalan. Okey. Oh, okey. Cuba tengok soalan dekat Instagram tu. Mana ni? Husna tu? Dengan Aqilah. Sebab soalan dekat Instagram tu, tolong ambil dan terus jawab. Okey, subhanallah. Mana soalan? Okey. Subhanallah. Mana ya soalan? Okey, lepas doa kunut. Sekarang dah banyak soalan. Okey, alhamdulillah saya ada baca tentang soalan berkenaan dengan dah laju tak sempat. Mana soalan kata kamu tanya? Banyak soalan. Soalan kita bincang. Okey, subhanallah sahabat-sahabat. Sekarang Husna, Aqilah dengan cepat tengok semua komen. Banyak sangat soalan, terus cari rujukan. Soalan di Instagram dan juga soalan di FB. Maksud saya cari rujukan. Kadang-kadang kita nak tengok detail, lepas tu saya terus bagi link-link rujukan. Saya cuba jawab dulu. Okey, ada yang bertanya soalan berkenaan dengan okey. Mazni Sukardi ada tanya soalan. Ustazah, bagaimana Ustazah kalau kita rasa macam ada keluar angin melalui kubul atau duba tapi tak keluar bau atau bunyi, batal tak? Okey, ini soalan berkenaan dengan kentut faraj. Okey. Subhanallah, ini antara soalan yang paling glamour, paling banyak ditanya. Khususnya daripada wanita. Ia boleh berlaku juga daripada lelaki. Berkenaan angin yang keluar melalui faraj bahagian depan kita wanita. Ada berapa faktor ya yang menyebabkan angin ni boleh keluar melalui faraj. Boleh kita dengar sekejap ya jawapan ni. Jadi kalau angin keluar daripada belakang, iaitu daripada bahagian kita keluar najis besar, buang air besar, ia melibatkan perut. Ia bersambung dengan perut lah. Angin tu mungkin boleh datang ketika kita makan, membuka mulut, lepas tu pergi ke perut. Dan setiap kali kita makan apa, kita minum air guna straw, memang angin akan masuk sama. Daripada perut tu dia akan keluar melalui jalan belakang. Jalan belakang, iaitu tempat kita buang najis air besar. Tapi apabila melibatkan kentut faraj, kan, keluar angin daripada pintu depan, maka angin itu dia tidak ada kaitan dengan perut. Angin itu, dia kemungkinan besar, dia masuk daripada bahagian bawah, dia pergi kepada rahim. Sebab air kencing dia berkait dengan pundi kencing. Jadi angin dikatakan tidak ada dalam pundi kencing ataupun keluar melalui pundi kencing, tidak. Dan kita tahu orang perempuan ada 3 lubang. Kita tahu orang perempuan ada 3 lubang bahagian bawah. Lubang belakang untuk keluarkan najis, buang air besar. Lepas tu daripada yang bersambung pundi kencing untuk keluarkan air kencing. Dan satu lagi lubang yang bersambung dengan rahim. Apabila melakukan hubungan suami isteri, yang berlaku adalah yang berlaku adalah kemasukan melalui lubang yang ketiga tersebut. Kemudian sama juga apabila berlakunya mengeluarkan air mani, kan, suami ataupun lelaki kepada dalam rahim wanita melalui lubang yang ketiga.
Jadi dikatakan kalau kita tengok bidan-bidan apa semua mengatakan kalaulah perempuan dah kadang orang muda pun dah kena, rahim jatuh, kedudukan tak elok, kemutan tak kuat dan sebagainya bahagian rahim, maka ada kemungkinan besar angin daripada luar tu masuk dan bila berlaku pergerakan, kita berjalan, kita rukuk, kita sujud, dia akan keluar. Okey, baiklah. Bagi menjawab persoalan ini, adakah batal wuduk, adakah batal solat? Angin yang keluar daripada faraj. Okey, mari kita rujuk. Okey, alhamdulillah ada perbincangan ulama berkenaan dengan ni. Antara siapa yang nak merujuk tentang perbincangan ni boleh juga merujuk kepada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Al-Kafi 418. Cuba cari Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Al-Kafi 418. Angin yang keluar daripada kubul wanita adakah membatalkan wuduk? Okey, baiklah. Soalan yang sama ditanya dan jawapannya adalah isu adakah batal wuduk dengan keluarnya angin daripada faraj atau kemaluan hadapan wanita memiliki khilaf dalam kalangan ulama. Sebahagiannya menganggap sebagai membatalkan wuduk dan sebahagian lain menganggap tidak batal. Pendapat mengatakan batal ulama ini adalah daripada beberapa hadis Nabi SAW. Antaranya adalah Nabi SAW bersabda, la wudu'a illa man sautin aw rihin. Tidak perlu mengambil wuduk melainkan kerana ada bunyi kentut ataupun terdapat bau. Okey, di sinilah ada beberapa ulama membincangkan apakah maksud kentut tersebut dan kenapa kentut itu diikat bersama aurihin ataupun terdapat bau. Baiklah, sebab masa kita suntuk, saya jawab secara ringkas. Pendapat yang pertama yang mengatakan batal, kan? Pendapat pertama yang mengatakan batal ini daripada mazhab Syafi'i dan Hambali. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan batal. Mereka bawakan hujah-hujah dalil-dalil. Kemudian pendapat mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan angin yang keluar daripada kubul ataupun bahagian depan angin faraj ini tidak membatalkan wuduk. Dan mereka juga membawakan ulama-ulama mazhab Hanafi dan Maliki juga membawakan dalil-dalil yang boleh dipegang, dalil-dalil yang diyakini. Maka bila berlakunya khilaf ulama, ada percanggahan pendapat di kalangan para alim ulama, maka di sinilah ada jalan keluar kepada kita. Masyaqqah, kalau ikut kaedah fiqh, masyaqqah tajibu taisir. Bila ada kesukaran, adanya jalan keluar. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bagi orang yang mungkin dia jarang-jarang, ia bukan satu masalah yang besar bagi dia, dia tak pernah berlaku, maka dia nak mengambil pendapat yang pertama, silakan. Bila berlaku rasa keluar angin daripada bahagian depan, rasa pelup-pelup macam tu kan, dia macam ni, ada perbezaan. Angin keluar bahagian belakang, kita kalau rasa nak kentut tengah solat, kita buat apa? Kita tahan kan, kita tahan sampai hijau lah muka kan, biru lah, tahan. Apa hukum menahan kentut ketika solat? Dibenarkan, harus. Sebab memang kita kena jaga supaya tak batal wuduk dan tak batal solat. Yang makruh adalah ketika sebelum solat kita rasa angin nak keluar, yang memang ketara nak keluar tu sampai kita kena tahan, itu makruh. Sebaiknya kita lepaskan saja dan ambil wuduk balik. Tapi ketika solat kita rasa angin, rasa nak kentut, maka tahanlah sehinggalah habis selesai solat, kita bolehlah lepaskan. Jadi kadang-kadang timbul confuse. Itu pun kena terangkan juga. Kita akan terangkan selepas ini. Tapi bagi orang yang, contohnya, bagi mutawif, kan selalu menerangkan, orang yang menunaikan umrah, menunaikan haji, dah pergi tawaf dah 6 kali tawaf, 5 kali tawaf, tiba-tiba rasa angin keluar bahagian depan. Sebab itu banyak situasi tersebut menggunakan pendapat yang kedua, maka tidak batal wuduk. Sebab bukan mudah, terutamanya dalam suasana haji, umrah, kan nak keluar daripada Masjidil Haram tu, jauh tempat wuduk tu jauh. Kan nak ulang dengan orang ramai, crowded, nak sampai ke tempat tu pun berjuang juga nak sampai kan. Nak tawaf itu juga bukan mudah, setengahnya dalam keadaan waktu-waktu peak hour dan sebagainya. Jadi kepada siapa yang berpegang kepada pendapat batal wuduk, maka ia sah. Subhanallah. Kepada siapa yang berpegang kepada tidak batal wuduk, kita juga kena hormati pendirian ataupun yang dipegang tersebut, sebab ia juga adalah berdasarkan pendapat alim ulama yang muktabar, cuma ia bukan pendapat daripada mazhab Syafi'i. Jadi bila kita baca dalil-dalil, kita pun yakin, kita boleh pegang saja. Jadi ramai yang tanya ni orang-orang tua, kan, orang-orang yang dah bersalin beranak dalam 4, 5, 6 orang. Masalah ni semakin berat, semakin kerap.
Sebab rahim dah longgar kan, rahim dah mula terbuka. Sekian-sekian, jadi angin tu bila kita duduk apa mudah nak masuk dan yang mudah keluar. Dan angin faraj ini dia tidak boleh dikawal. Dia tak boleh dikemut. Dia bukan macam angin belakang boleh kemut, tahan tu kan. Dan angin belakang ni kadang-kadang bila kita kuat menahan, dia boleh masuk balik. Itu pun orang selalu tanya juga kan. Contoh majlis ilmu kan. Duduk nahan. Orang ingat khusyuk. Rupanya duduk nahan kentut kan. Okey, duduk tahan. Dia tekan tu kan punggung dia tu sampai angin tu dia berlegar kat situ masuk balik ke perut. Ada juga yang tanya, Ustazah batal tak wuduk? Angin masuk balik. Kentut masuk balik ke dalam. Batal tak? Jawapannya lagi tak keluar tak batal. Terasa Ustazah kan macam bergelombang tu dalam perut. Maka ia tak batal. Masya Allah. Kalau dia keluar baru batal. Namun ada soalan yang bertanya. Laju pula Ustazah bercakap. Harap boleh tangkap ya. Ada pula yang bertanya, Ustazah, saya confused dalam solat. Kentut ke tak? Kentut ke tak? Kan? Duduk tanya soalan tu saya pada rakaat pertama. Sampai habis juga Ustazah. Tapi dalam hati tu bertanya. Sebab saya rasa saya dah kemut. Rasa nak kentut saya kemut. Tapi saya rasa macam was-was. Rasa macam keluar tak keluar. Jadi saya confused. Kentut ke tak? Kentut ke tak? Jadi soalan tu baca Fatihah duduk rasa kentut ke tak? Rukun juga kentut ke tak? Kentut ke tak? Sampai tahiyat. Habis tahiyat duk fikir. Okey, persoalan ini pernah ditanya oleh para sahabat kan tentang was-was ni ketika solat berkenaan dengan batal ke tidak solat. Jadi lalu Nabi menjawab fal yatrahu syakku. Kamu kena buang rasa syak. Kamu kena buang rasa syak. Okey, berkenaan dengan ni saya nak contoh sikit. Boleh tak ambil tak payah whiteboard. Ustazah contoh kat sini je. Tak, Ustazah nak marker. Okey. Tu semua kerja si seton tu Ustazah. Betul lah kerja si seton tu. Rawatan lebah cakap. Kerja si seton buat was-was. Tapi ada ketikanya seton tak payah bisik dah. Was-was tu jadi sebati. Sebelum solat, siapa yang ada penyakit was-was, maka kita disarankan membaca surah An-Nas. Bahkan bukan saja orang penyakit was-was, sebelum solat bacalah surah An-Nas tu. Surah An-Nas adalah perlindungan daripada bisikan syaitan, bisikan jin. Masya Allah, jin di kalangan syaitan. Jin bukan Islam namanya syaitan kan. Okey, penyakit dalam surah An-Nas, cuba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasihani. Yang maha pemurah, yang maha pengasihani kan, yang maha penyayang. Macam-macam lah terjemahan tu. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku mohon perlindungan daripada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia, pemilik manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Sampai begitu sekali ni, nak minta perlindungan daripada apa ni? Sampai 3 kali puji nama Allah. Yang pertamanya, Qul, katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah a'udzu birabbin nas, mohon perlindungan daripada, yang pertama puji Tuhan manusia. Malikin nas, pemilik manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Sebab perlindungan yang kita nak minta dalam surah An-Nas ini, satu perlindungan yang tanpa pertolongan Allah kita tak dapat perlindungan. Kita tak akan selamat. Sebab ia sesuatu yang gaib. Sesuatu yang kita tak nampak. Kalaulah kita ni takut lipas, nampak lipas kita larilah. Kalau kita ni takut hantu, kita buka dah lampu. Kalau takut ular pun kita larilah. Sesuatu yang zahir yang kita nampak, kita boleh ikhtiar menyelamatkan diri. Tapi hantu tu pun tak nampak, perasaan je sebenarnya. Tapi buka lampu rasa lega. Macam tu lah kan. Tapi yang nak mohon perlindungan dalam surah An-Nas ini adalah perlindungan daripada musuh ketat kita. Yang mana dah berjanji dengan Allah akan mengganggu kita daripada kanan, kiri, depan dan belakang. Dan tanpa pertolongan Allah, kita tak boleh nak menghadapi musuh ketat yang telah berjanji dan nekat untuk menyesatkan kita. Subhanallah. Okey, 3 kali kita sebut dan memuji Allah sebelum minta. Minta perlindungan apa ni? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Daripada bisikan was-was. Daripada bisikan was-was ini bukan semata-mata was-was kita kata ya ke tak, kentut ke tak, nak ke tak. Apa-apa bisikan kejahatan. Min syarril waswasil khannas. Al-khannas ini bisikan ini tenggelam dan timbul. Al-khannas juga diberi maksud bisikan yang tersembunyi. Jadi
para alim ulama mufassirin menggambarkan al-was ini bisikan. Al-khannas tenggelam timbul dan juga tersembunyi, tak dengar, tak nampak, bisik, tersembunyi. Maksud tenggelam timbul dalam surah An-Nas ini adalah bisikan yang bila iman kita kuat, bisikan itu tenggelam. Kita menang. Tapi bila iman kita lemah ataupun adalah kan sesuatu maksiat dan sebagainya, bisikan itu kan jadi kuat. Kadang-kadang syaitan bisik supaya kita lemah semangat. Kita mudah sentap. Kita ingat flashback balik benda-benda yang sedih. Ganggu ketika sedang buat ibadah. Dia bisik riak. Dia bisik ujub. Dia bisik takabur macam-macam. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mana bisikan itu, yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan fi sudurin nas, pada dada manusia. Syaitan bukan bisik di telinga. Bukan bisik depan kita. Tapi dia bisik direct kepada hati. Min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, daripada jin dan juga manusia. Minta maaf ni baru soalan pertama ni. Kan panjang. Sebab ia berkaitan dengan bisikan tu, kentut ke tidak dan sebagainya. Dan soalan kentut faras tadi kita dah jawab clear. Siapa yang nak rujukan lagi, rasa macam Ustazah tak terima pendapat Ustazah ni, memang ramai orang pertikaikan. Saya bagi pendapat bukan pendapat saya, pendapat alim ulama. Kan merujuk kepada 4 mazhab dan boleh juga rujuk kepada Bayan Linnas, pada Bayan Linnas subhanallah Al-Kafi 418. Okey, tutup cerita pasal kentut faraj. Cuma nak jawab yang was-was kentut ke tidak, kan bila dia dah kemut, kemudian dia dah confuse. Dia confuse sama ada kentut tu masuk balik ke dalam ataupun dah keluar. Dan confuse tu dibawa sampai rakaat terakhir, kentut ketak. Nabi menjawab, fal yatarahu syak, kamu kena buang rasa syak. Jadi syak ni kita kena faham. Syak ni apa dia? Okey, dalam bab fiqh, sebab itu jawabnya jadi panjang. Ada 4 kedudukan. Tak apa, nanti walaupun terbalik nanti saya tunjukkan. Okey, yang pertama yakin. Yakin ni 100%. Kemudian dia pergi kepada syak. Dia pergi kepada zon. Okey, ini saya bidang fiqh. Background saya syariah, fiqh. Okey, bukan saya kata saya handal, saya pakar, saya mahir. Tapi saya nak cakap saya belajarlah sikit-sikit bab ni. Okey, ini dalam 75%. Okey, syak ataupun waswas. Waswas ni 50%. Lepas tu, waham. Bukan wahan. Waham. Cuba cek istilah tu. Cuba tolong cek. Ni. Waham. Waham ke wahnu? Waham kan? Mim kan? Okey. Waham 25%. Okey. Boleh baca tak? Saya tulis ni. Tulisan doktor, profesor. Okey. Ini adalah perkara basic. Bila bukan melibatkan solat saja, banyak perkara akan terjawab. Okey, yakin 100%. Yakin kentut tu masuk dalam. Yakin tak keluar. So settle. Jangan layan perasaan tu. So settle, tak ada masalah. Tapi dia macam zon. Zon ni 70%. Bawah sikit, yakin. Dia macam kentut ke tak? Tapi lebih kuat kepada tak kentut. Kentut tu tak keluar. Lebih kuat kepada kentut tu tak keluar. Maka dia masih kuat. So teruskan solat, jangan fikir lagi, teruskan fokus pada solat je, bacaan solat, terus solat khusyuk. Kita was-was ni berada di mana? 50%. 50%. Sama kuat. Kan rakaat pertama tak. Rakaat kedua kentut kot. Rakaat ketiga tak. Dia sama kuat ni, was-was ni. Kentut ketak ni sama kuat ni. Macam mana ni? Was-was 50%. Tapi ada tu waham. Kan? Waham ni 25%, rendah lagi daripada syak. Dia lebih kuat rasa kentut. Dia dah rasa dah macam piut keluar. Tapi dia cuba, kenapa? Dia cuba nafikan juga. Padahal dah sebenarnya dia dah rakaat keempat. Jadi dia dah rasa macam, aduh takkan nak ulang balik. Dia dah cuba nahan dah. Tiba-tiba masa rukuk tu tak boleh nahan. Rasa juga keluar. Dia sebenarnya dah rasa keluar. Tapi dia menipu diri dia. Dia pun buat-buat sedap hati. Tak, perasaan je tu. Tiba-tiba dia nak naikkan level kepada waswas, kepada waham, kepada zon, kepada yakin. Tak boleh tipu. Jadi subhanallah, saya nak jawab yang waswas. Kalau dah kuat, lebih kuat mengatakan memang kentut keluar, maka berhenti solat, berhenti ada adab. Contoh, tengah berdiri, bagilah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu keluar pergi ambil wuduk balik.
Tapi bagi yang tengah-tengah, 50-50 sahabat-sahabat sekalian, maka Nabi kata, falyatrahu syakku. Maka kamu buang rasa syak. Syak ni 50-50. Kentut ke tak sama kuat, maka kita boleh ambil tak kentut. Maksudnya teruskan solat. Sahabat-sahabat sekalian, buang perasaan tu, okey tak. Inilah sebenarnya latihan kepada kita ni melawan bisikan syaitan. Kita ni melawan. Kalau kita selalu ikut, sebab itu kita ada jumpa orang yang solat asyik berhenti. Sebab dia mari was-was tu, akhirnya padahal dia zon. Padahal zon dia lebih kuat tak kentut, tapi akhirnya dia selalu kalah dengan bisikan syaitan. Subhanallah. Okey, harap banyak cerita dah tu pasal kentut. Kalau okey. Okey. Awak bagi WhatsApp. Awak bagi WhatsApp juga. Susah. Okey. Jadi, soalan seterusnya. Banyak dah saya terlepas soalan. Subhanallah. Mana ya? Dah betul cuma opposite. Okey, jari tunjuk. Oh, okey. Ada yang tanya pasal soalan jari telunjuk. Tadi saya nampak. Soalan tentang jari telunjuk. Masya Allah. Kami juga bergaduh ya pasal soalan jari telunjuk. Jari telunjuk. Subhanallah. Okey, saya jawab soalan ini berdasarkan mazhab Syafi'i saja. Jari telunjuk tu kan masa tahiyat ramai yang confused. Tengok orang naik masa tu dia naik juga. Tengok orang turun juga. Tengok orang tak turun-turun dia pun tak turun-turun juga. Jadi macam mana pasal masa tahiyat ni? Siapa confused angkat tangan? Masya Allah. Okey, subhanallah. Benarkah ini pasal lihat jari telunjuk? Juga perbincangan bila naik, bila turun. Benarkah melihat jari telunjuk yang diangkat ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir hukumnya sunat? Melihat tu. Subhanallah. Tolong cari dalam ni. Yang pasal jari telunjuk juga. Okey, sunat lihat jari telunjuk yang diangkat ketika tahiyat awal dan juga akhir. Hukum ini bersandarkan kepada beberapa dalil. Abdullah bin Zubair meriwayatkan, Bismillahirrahmanirrahim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana Iza tashahada wada'a yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa asyara bi usba'ihi sababah la yujawizu basaruhu isyaratahu. Okey, subhanallah, yang bermaksud apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca tahiyat, baginda meletakkan tangan kirinya atas paha kiri dan tangan kanannya atas paha kanan macam kita duduk tahiyat tu. Serta baginda memberi isyarat dengan jari telunjuk. Pandangan mata baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melampaui isyarat jari telunjuk tersebut. Dijelaskan dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, dikecualikan daripada memandang ke tempat sujud ketika tahiyat. Masa tahiyat dikecualikan. Ini kerana sunnahnya adalah apabila diangkat jari telunjuk ketika tahiyat, pandangan matanya tidak melebihi isyarat jari telunjuk tersebut. Subhanallah. Faham ya sahabat-sahabat sekalian? Sunat ketika solat kita melihat jari telunjuk ketika tahiyat. Dan dibenarkan tidak melihat tempat sujud ketika itu. Okey, persoalan seterusnya adalah lihat jari sehingga bila? Berapa lama nak tengok jari tu? Sebaik-baiknya ialah pandangan mata terhadap jari telunjuk tersebut dikekalkan selagi ia diangkat. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Nihayah Al-Muhtaj. Disunatkan kita tahiyat itu seperti mana yang disebutkan dalam kitab Al-Majmu', iaitu pandangannya tidak melepasi isyaratnya jari tunjuk yang diangkat. Ini kerana ada hadis sahih berkenaan hal tersebut. Secara zahirnya ialah terus memandang jari telunjuk itu selagi ia dalam keadaan terangkat. Tapi persoalannya adalah bila nak angkat jari telunjuk tu? Subhanallah. Okey, banyak kitab ni saya rujuk ni. Okey, sekarang kita jumpa mengangkat jari dan perbincangan yang berkaitan. Dua jenis hadis dan dua permasalahan. Isyarat jari semasa tasyahud. Okey, berkenaan dengan jari diangkat ketika tasyahud, ketika tahiyat ini. Okey, kita lihat ini daripada riwayat Muslim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi shalah, hadis sahih, wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa rafa'a isba'ahu al-yumna allati talil ibham fada'a biha. Bahawa Nabi SAW duduk di dalam solat, baginda meletakkan kedua-dua tangannya di atas kedua-dua lututnya dan menaikkan jari kanannya dari jari telunjuk yang berada selepas ibu jari. Baginda berdoa ketika itu. Daripada Ali bin Al-Mu'awi berkata dia bersolat di sebelah Ibnu Umar dan Abu Bakar menggenggam tiga jarinya dan meletakkan jari telunjuk. Macam ni ya. Okey. Menggenggam tiga, ibu jari tak boleh nak ni. Ada yang genggam, tapi kalau Abu Bakar dia genggam tiga jari, lepas tu dia lepaskan. Macam itulah. Okey, subhanallah. Hikmah menaikkan jari ketika tasyahud antaranya adalah untuk menaikkan keikhlasan. Subhanallah.
Imam Nawawi berkata, memberi isyarat menaikkan jari yang dihalakan ke arah kiblat dan berniat ketika itu tauhid dan ikhlas. Ketika menaikkan tu, kan kita naik ketika bila syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, ketika itu adalah untuk tauhid dan juga ikhlas. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar, subhanallah. Bolehkah diangkat 2 jari atau lebih? Okey, jadi di sini bila niat untuk tauhid, ikhlas ketika itu bermaksud pengesaan dan penyatuan. Dalam perbuatan ini Nabi menunjukkan hanya menaikkan 1 jari sahaja. Subhanallah. Okey, kemudian persoalan tentang hanya menaikkan jari tunjuk tanpa menggerakkannya. Ada yang kata boleh tak nak goyang-goyang? Tak, dikatakan menaikkan saja tanpa menggoyangkan. Ini adalah beberapa pendapat dan perbincangan ulama, subhanallah. Sekarang kita pergi kepada bilakah waktu diangkat jari tersebut. Baik, cuba kita lihat. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan mengangkat jari telunjuk ketika sebutan la. Asyhadu an la. La tu angkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan mereka berijtihad agar jari diturunkan ketika sebutan illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Turun balik. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki mengambil hadis yang menyebut menggoyangkan dan juga hadis daripada Ibnu Umar. Bagaimanapun hadis ini mendapat kritikan. Okey, mazhab Syafi'i berpendapat jari diangkat ketika menyebut lafaz illallah. Mazhab Hambali berpendapat jari diangkat ketika menyebut lafaz Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kesimpulannya, okey, berkenaan dengan bila mengangkat tu, mengangkat, ada yang mengatakan angkat ketika ikut mazhab Syafi'i kita adalah ketika perkataan illallah. Ketika perkataan illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang mengatakan sampai akhir jari dia angkat pun boleh, habis syahadah pun boleh letak. Jadi ini adalah bab sunat hayat, bukan sunat abad, sahabat-sahabat sekalian. Saya nak menjawab soalan yang lain lagi yang tanya, Ustazah, tangan perempuan boleh nampak ke ketika solat? Boleh nampak ke? Okey, ini pasal aurat. Aurat, kalau nak bicara pasal aurat, ada aurat ketika solat, ada aurat wanita di luar solat, ada pula aurat tentang wanita muda, wanita tua. Masya Allah, subhanallah. Saya terus nak menjawab soalan yang ditanyakan kepada saya semalam beberapa hari ini. Sebab dalam 2 hari lepas kan viral, ada ceramah, ada saya live dengan seorang makcik, nenek, Umi Kalsum, umur 81, dan ada beberapa ketika lengan dia nampak. Bila dia angkat, nampak lengan kan. Okey, sahabat-sahabat sekalian. Aurat ketika solat, ia lebih berat. Ia lebih berat dan tak ada khilaf. Aurat ketika solat, wanita hanya boleh dilihat, diperlihatkan muka dan juga 2 tapak tangan. Kan, zahir dan juga batnun. Iaitu ini adalah kita panggil perut tangan. Perut tangan ini atas. Okey. Ketika solat wajib menutup seluruhnya kecuali muka. Wajah ni ada perbincangan ulama, bawah dagu ini bawah dagu ni kan saya pakai tutup, adakah aurat? Okey, baiklah. Kalau mazhab Syafi'i dan pendapat yang kuat mengatakan sebahagian pendapat ini khilaf, mengatakan ia adalah aurat. Subhanallah. Sebab sebahagian ulama mengatakan di bawah dagu ini adalah dia sebahagian pada leher, bukan wajah. Jadi wajah ketika wuduk, hujung rambut sampai hujung ni. Sampai hujung ni, dan hujung telinga ni sampai hujung ni. Itu adalah wajah. Kan, perlu ambil. Ketika solat kan, wajib tutup, tak bolehlah sampai nampak tepi ni. Tutuplah ni. Tutup dan pakai kain telekung yang tutup bahagian bawah ni. Terlebih tak apa, jangan terkurang. Subhanallah. Tetapi di luar solat, itu ada perbezaan dia. Masya Allah. Sebab itu ada khilaf berkenaan dengan stoking kaki. Tetapi yang terkuat, kaki itu juga termasuk aurat. Pendapat mazhab Syafi'i lagi beratlah. Jadi lebih baik kita ambil pendapat kaki itu aurat. Baiklah. Bagi wanita yang tua renta, dalam surah An-Nur ayat 31 tak silap. Surah An-Nur ayat 31, ban bagi wanita yang tidak berkeinginan untuk nikah dan tidak berkeinginan orang melihatnya nikah. Di sini ulama membincangkan umur berapa tua renta ni. Ciri-ciri tua yang ada keringanan tentang aurat ni. Umur berapa? Ada yang kata 70 lebih, ada yang kata 80 lebih. Ada yang mengatakan bila wanita tu dah tua, dah bongkok, maksudnya dia pun berjalan pun dalam keadaan susah, dia pun ada kesukaran menutup aurat. Maka dalam keadaan ini, wanita-wanita tua seperti ini, tuan-tuan perempuan sekalian,
apabila auratnya terbuka. Antara keringanan, bahkan ulama bincang tentang tudung kepala wanita itu sendiri. Tudung kepala wanita itu sendiri. Ada yang kata kalau dia tak pakai ataupun dia sekadar letak macam tu pun dimaafkan. Subhanallah. Bahkan aurat bahagian leher, aurat bahagian lengan, bahagian tangan, kemudian bahagian kaki. Kita kan kadang tengok orang-orang tua kampung, kat bandar ke apa ke kat mana-mana, dia berjalan tu kan, berjalan dengan dia pakai kain batik orang lama. Lepas tu dia angkat kaki, kain apa ni, kain kita panggil kain apa? Kain batik. Dia angkat tu sampai nampaklah betis dia separuh ke, kadang tinggi sikit, maka dimaafkan dalam keadaan kesukaran dia berjalan nak kawal. Lepas tu kadang nampak orang tua kat kampung yang tua yang maksudnya istilah tua renta ni ia umum. Tak sebut umur-umur berapa, tapi ulama bincang ciri-ciri dan dalam umur 80 tahun ke atas begitu. Jadi subhanallah, kadang-kadang kita tengok ada tu pakai sekop kepala je kan, pergi jemur kain, orang tua berjalan, pergi kedai dan sebagainya. Kita tak boleh terus cakap, oh haram tu, dah lah tua-tua tak tutup aurat, neraka, na'udzubillah min zalik. Manusia yang banyak nak menerakakan manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak seramai mungkin masuk ke syurga Allah. Allah Subhanahu Wa Taala ada keringanan, ada kemudahan. Bahkan dalam surah An-Nur tu memang ahli tafsir, ahli fiqh membincangkan tentang persoalan-persoalan seperti itu. Kan, ada keringanan bagi wanita tua sekian-sekian. Berbeza dengan wanita-wanita muda ni dalam keadaan orang yang melihat dengan perasaan syahwat dan sebagainya. Jadi kalau orang tanya Ustazah umur 60, umur 60 sekarang ni macam muda lagi. Kalau pusing belakang, tengok dia belakang macam nak dara. Umur 50 lebih pun tak boleh masuk lagi. 60 lebih tak boleh masuk lagi. 70 ke atas, 80 ke atas, 90 ke atas, subhanallah. Jadi jangan permudahkan kemudahan yang Allah berikan dalam Al-Quran ni. Kan dalam perbincangan fiqh ni, jangan permudahkan. Mesti ada syarat-syarat dia. Jadi dalam keadaan dia mampu menutup, dan kalau dia tutup itu lebih baiklah. Ustazah kalau dia tutup juga, dia pakai lengkap, makcik-makcik tu dah tua dah tapi pakai lengkap, maka itu lebih baik. Dan dalam surah An-Nur ayat 31 itu juga subhanallah disebut ayat terakhir, dan jika dia menjaga, dia menutup, maka lebih baik baginya. Masya Allah. Tapi kalau dia tak menjaga, maksudnya dia dah mula ada keringanan dan diguna keringanan, ia bukan satu dosa yang besar, bukan haram lagi bagi wanita-wanita yang sampai peringkat umur yang sebegini. Tu yang kita tengok makcik-makcik, orang tua kadang duduk menebah dengan pakaian itulah, dengan gini-gini, lepas tu berjalan pergi kedai ke, duduk tepi bansal ke apa ke. Jadi berhati-hati kita, bukannya kita pula kata pada, ui makcik ni dah lah tua, dekat nak mati dah, duduk pakai macam tu, tengok nak mati, tak belajar ke? Rupanya kita yang tak belajar. Rupanya kita yang tak kaji, kita tak baca betul-betul, kita tak tengok perbincangan alim ulama. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, subhanallah. Soalan. Okey, baiklah. Soalan seterusnya, menarik kan? Ada lebih kurang dalam 15 minit, lebih kurang lagi. Okey, kita nak petik lagi soalan berkenaan dengan solat. Masya Allah. Okey, Ustazah. Ada yang tanya, Ustazah, apa hukum menjawab panggilan ibu ketika solat? Masa solat nak jawab panggilan mak. Ada yang tanya ya, mak panggil kan ketika solat. Okey, subhanallah, benarkah jika ibu memanggil kita ketika sedang solat sunat, kita diwajibkan berhenti dan menjawab panggilan ibu? Menarik soalan ni sebab ia ada berkaitan dengan satu kisah, dan kisah tersebut masih lagi dibincangkan ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan cerita kisah itu Israiliyat. Kisah tu bukan kisah daripada riwayat yang sahih. Kan kisah seorang seorang abid, seorang alim, kan sekian-sekian tak jawab. Okey, jom kita baca, kita tengok jawapan. Kita merujuk sekejap. Okey, jawapan ini boleh juga kalian nak merujuk kepada Isyad Fatwa daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, siri ke-375. Hukum menjawab panggilan ibu ketika solat sunat. Mak panggil ni kan ketika solat sunat. Okey, jadi subhanallah, mereka berdalilkan firman Allah, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu membatalkan amalan-amalan kamu. Okey. Pendapat yang pertama dinyatakan bahawa para ulama bersepakat tidak boleh untuk seseorang itu membatalkan solat fardunya dengan sengaja tanpa ada sebaran keuzuran. Mereka berdalilkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu membatalkan amalan kamu, iaitu solat. Sahabat-sahabat sekalian, takbiratul ihram. Nak sebut ni, takbiratul ihram. Yang kita angkat takbir kan?
Kita angkat takbir, subhanallah. Yang ni pun bergaduh kat orang kita ni kan. Kena sama dengan telinga. Ada yang kata ibu jari kena sama dengan telinga. Ada yang kata sama dengan bahu. Bergaduh pasal kedudukan tangan ni. Sahabat-sahabat sekalian. Ini sunat hayat. Jadi jangan bergaduh, kita tinggalkan. Ketika kita mengangkat tangan ni untuk angkat takbiratul ihram. Apa maksud takbiratul ihram? Takbir asal pada perkataan kabir, besar. Takbir membesarkan. Kan? Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Bila kita sebut takbiratul ihram, takbir membesarkan Allah. Al-ihram maksudnya adalah takbir al-ihram. Orang dalam ihram, Masjidil Haram, bukan masuk masjid yang haram. Masjidil Haram maksud dia apa? Masjid yang mulia. Ihtiram maksudnya memuliakan. Jangan faham haram pula. Tanah haram kita sebutkan. Kenapa tanah haram? Haram kan benda yang haram. Tanah haram juga mau masuk tanah yang mulia. Dan Allah memuliakan tanah itu dengan mengharamkan sesuatu. Masya Allah. Kan bila sampai tanah haram adalah diharamkan sampai batal ibadah sekian-sekian. Baiklah. Bila kita sebut takbiratul ihram, takbir membesarkan Allah. Ihram memuliakan Allah. Jadi nak memuliakan Allah adalah ada perkara yang diharamkan ketika solat. Sebab itu ada dua istilah. Takbiratul ihram, takbir yang memuliakan Allah, membesarkan dan memuliakan Allah. Takbiratul ihram juga membawa maksud takbir yang mengharamkan kita daripada melakukan sesuatu yang dilarang ketika solat. Masya Allah. Di luar solat boleh bercakap. Bila angkat takbir, haram bercakap. Di luar solat boleh makan. Di dalam solat haram makan. Di luar solat boleh berbual. Dalam solat tak boleh. Syukurlah. Kalau tak perempuan tak berhenti berbual. Masa ambil wuduk pun berbual kan. Ambil wuduk tengok orang sebelah. Ui, gelang baru. Ui, lawa gelang baru je. Belum ni tak nampak. Ori ke mas Korea? Oh, siap tanya tu kan. Oh, yang ori nampak macam tak ori. Tengah ambil wuduk. Apa-apa suka borak. Masya Allah. Kalaulah tengah solat boleh borak. Agak-agak borak tak? Borak tu kan. Allahu Akbar. Lepas tu tengok. Lawa telekong. Ustazah Asma. Telekong Ustazah Asma. Ui, Ustazah Asma ada jual telekong. Ada, engkau tak tahu. Allahu Akbar. Rukuk pula. Maksudnya, ibaratnya lah sukanya borak ni orang perempuan. Kalau boleh borak lah kan. Tapi Allah haramkan, subhanallah. Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan kita untuk bercakap, untuk buat sesuatu yang harus, yang halal sebelum solat. Bila angkat takbir haram. Haram, subhanallah. Jadi, bila disebutkan solat fardu, haram untuk kita saja berhenti. Contoh, kita dah takbir Allahu Akbar. Tiba-tiba nampak ni. Tak berhenti-berhenti telefon. Yang telefon tu pula, kawan kita yang berhutang dengan kita tu. Ui, naik nama dia. Yang berhutang tu. Ui, dia nak bayar hutang ke apa? Ui, nak bayar hutang kot ni. Dah rasa nak berhenti. Haram berhenti. Haram, subhanallah. Dengan mak panggil. Haram berhenti. Kemudian tiba-tiba tengok kain tu kita dah lipat. Semua dah elok tinggi. Elok macam bangunan. Kita pun solat. Tiba-tiba anak yang kecil bangun. Dia pun naklah terbalikkan kain kita tu kan. Allah mencabar tuan-tuan puan-puan sekalian. Dalam hati satu doa. Janganlah dia pergi kat kain. Janganlah pergi kat kain kan. Contohlah. Rasa macam nak angkat. Kenapalah tak angkat kain tu atas meja tadi. Macam biasa je Ustazah. Ya, kadang-kadang berlaku kita anak-anak kecil ya. Kenapa tak angkat siap-siap? Ingat tak bangun lagi budak tu? Tiba-tiba bangun kan. Haram berhenti. Subhanallah. Tiba-tiba dengar parcel. Tengah solat fardu. Parcel. Ni. Food Panda. Kita order. Ingatkan lambat lagi dah sampai. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Kan? Ni sampai dah ni. Ataupun parcel bunyi hon-hon. Kalau aku tak pergi ni. kan. Nak kena pergi jawab pos. Payah pula. Haram berhenti. Haram. Subhanallah. Sebab tak ada keuzuran. Tak ada benda yang boleh kaunti, benda yang boleh ni. Subhanallah. Sebab bila kita takbiratul ihram, tuan-tuan, puan-puan sekalian, angkat takbir, haram untuk kita berhenti melainkan perkara yang melibatkan darurah ataupun perkara yang tiba-tiba berlaku gempa bumi ke, boleh berhenti. Tiba-tiba kita tengok anak kita buat benda, dia ambil sudu besi, kemudian dia duduk jolok dekat tu. Pengalaman saya jugalah kan. Dia jolok sudu besi tu dalam soket charge, soket elektrik. Dah lah duduk bahagian bawah. Lepas tu nampak pula on.
Kita pun takut berlaku renjatan elektrik lah, darah sudah besi. Jadi itu perkara yang bahaya. Maka boleh dalam keadaan tersebut, ya Allah bagi salam, selamatkan anak tu. Tiba-tiba anak tu datang bawa pisau ke. Jadi bolehlah berhenti ketika itu, sahabat-sahabat sekalian. Okey, jadi nampak tak soalan tu tanya pasal berkenaan batal tak wuduk untuk kalau kita nak jawab panggilan ibu kita. Sorry. Boleh tak jawab panggilan ibu ketika solat? Maka kalau solat fardu tak boleh berhenti. Takbiratul ihram, takbir mengharamkan kita untuk berhubung dengan dunia. Haram sebab ketika itu tuan-tuan puan-puan sekalian, kita sedang menghadap pemilik dunia. Maliki yaumiddin, Malik, Allah ya Malik. Jadi bila kita dah angkat takbir, itu waktunya kita dengan Allah. Dilarang lagi untuk kita berhubung dengan manusia dan membuat urusan-urusan yang selain daripada urusan dalam solat. Masya Allah. Jangan nak celong-celong mata. Dia tiba nampak yang besar, buli yang adik. Mata tu tengah semayang. Tak boleh. Subhanallah, Allahu Akbar. Walaupun tak faham dari sudut bahasa tu, tak boleh. Okay, berdasarkan ayat di atas, seseorang itu dilarang membatalkan amalannya sama ada melakukan perbuatan yang boleh membatalkan suatu amalan soleh, iaitu kisian. Menurut Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ayat di atas bermaksud adalah haram membatalkan amalan fardu saja. Bagi ibadah sunat diharuskan untuk membatalkannya berdasarkan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. As-saimul mutatawwi'u amirun nafsihi. Insya'a sama wa insya'a aftar. Subhanallah. Seseorang yang berpuasa sunat, jika dia mahu dia boleh teruskan berpuasa, dan jika dia mahu dia juga boleh berbuka. Jadi dalam bab ini membatalkan solat kerana menyahut panggilan ibu bapa. Subhanallah. Terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu kisah berkenaan dengan Juraish. Okey, sekarang kita tengok kisah Juraish. Ini kisah yang biasa dikaitkan. Okey, Juraish adalah seorang yang sangat kuat beribadah di satu ruang khusus untuk ibadah. Suatu hari ibunya datang ketika dia sedang solat. Humaid, yakni perawi hadis ini berkata, Abu Rafiq menggayakan gaya ibu Juraish tersebut seperti yang ditunjukkan oleh Abu Hurairah yang digayakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Di mana ibu Juraish ketika memanggil anaknya dengan meletakkan tapak tangan pada keningnya dan mengangkat kepalanya seraya memanggil, "Wahai Juraish, ini ibumu, bercakaplah denganku." Ibunya mendapati Juraish sedang solat dan Juraish berkata dalam hati, "Ya Allah, ibuku memanggilku ketika aku sedang khusyuk dalam solat." Dia memilih untuk terus solat. Lalu ibunya pulang dan datang pada kali kedua dan berkata, "Wahai Juraish, ini ibumu, bercakaplah denganku." Juraish berkata dalam hati, "Ya Allah, ibuku." Subhanallah, ibuku memanggilku ketika aku sedang khusyuk dalam solat. Dia memilih untuk terus solat. Ibunya berkata, "Ya Allah, Juraish anakku, aku berhajat ingin bercakap dengannya." Tetapi dia enggan, "Ya Allah, jangan kamu matikannya hingga dia berjumpa, digoda oleh pelacur. Jika sekiranya ibunya mendoakan balasan buruk ke atas Juraish, niscaya dia akan ditimpa balasan buruk tersebut." Subhanallah, cerita yang kita sedang bacakan menurut riwayat ini, cerita ni adalah hadis sahih Muslim 2550. Subhanallah, hadis sahih Muslim 2550. Sambungan hadis ini menceritakan di mana doa ibunya dimakbulkan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari doa ibu tersebut dan memperakuinya. Okey, subhanallah, dalam perbincangan ini menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pula disebutkan tentang okey, ini panjang cerita ni sahabat-sahabat sekalian. Okey. Apabila solat sunat, sahabat-sahabat sekalian, solat sunat kita diharuskan, dan sekiranya dah berapa kali ibu kita memanggil, maka kita boleh memberhentikan solat dan menyahut panggilan ibu. Menyakiti hati ibu itu satu dosa yang besar lah. Jadi bila solat fardu tak perlu berhenti, tapi kalau solat sunat kita boleh berhenti sekiranya kita melihat kepentingan dan pengulangan panggilan. Jika kita boleh tengok keadaan itu tidak boleh ditangguhkan lagi, maka kita boleh berhentikan bila melibatkan solat sunat sahaja. Subhanallah. Dan cerita Juraish itu sahabat-sahabat sekalian, sebab dikatakan Juraish ketika itu hanya solat sunat, bukan solat fardu. Dan ibunya datang sampai beberapa kali. Dan mungkin hati ibu Juraish sudah pun tersakiti, maka keluarlah doa seumpama itu sahabat-sahabat sekalian. Maka ceritanya akhirnya berlakulah kan fitnah melibatkan wanita pelacur dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, soalan seterusnya sahabat-sahabat berkenaan dengan solat. Kita ambil sikit lagi. Itu apa dia ya? Okey. Subhanallah, soalan yang berkenaan dengan okey, berdehem batal tak solat Ustazah? Subhanallah, berdehem. Okey, sebelum tu saya tengok ada soalan yang penting juga. Telekong lapik tangan waktu solat. Kita kan pakai telekong.
Okey, lepas tu masa sujud, terlapik. Batal tak solat Ustazah? Nanti kita akan bincang terus terlapik dahi. Dahi terlapik. Dengan telekung solat. Contoh telekung solat ni kan. Lepas tu kita terlapik. Ataupun tangan yang terlapik. Sebab ada kita tengok orang solat kan. Dia buat macam ni bila nak sujud. Dia kibas macam tu. Sebab dia tak nak terlapik tu. Lepas tu ada pula yang pakai kain telekung yang ngam-ngam saja. Sebab dia kata kalau labuh nanti terlapik. Ada yang pakai setakat ni. Sebab dia kata kalau tak terlapik, tak nak terlapik. Okey, mari kita bincangkan. Adakah batal solat ketikanya terlapik? Okey, kita kena tengok juga rukun sujud. Nanti kita pergi pada rukun sujud. Okey, subhanallah, berkenaan dengan telekung tidak menghalang tapak tangan daripada main sejadah. Please ada baca. Okey. Tidak diwajibkan bersentuhan sejadah atau tempat sujud dengan telapak tangan. Namun itu ada lama jika angkat. Okey, subhanallah. Yang muktamad ialah sunat tangan tidak berlapik telekung untuk keluar daripada khilaf. Subhanallah. Okey. Pendek saja jawapan tu. Mari kita tengok apa rukun sujud. Yang wajib, rukun sujud yang wajib ketika kita sujud wajib. Kalau tak cukup rukun sujud ni maka tak sah sujud. Kalau tak sah sujud maka tak sah solat sahabat-sahabat sekalian. Rukun sujud yang pertama iaitu dua tapak tangan. Dua tapak tangan. Dua. Jadi satu dua. Rukun sujud ada 7. Maksudnya anggota sujud. Kita sebut anggota sujud. Minta maaf. Anggota sujud, 7 anggota sujud yang wajib terlibat ketika sujud. Kalau tak cukup maka tak sah sujud. Pertama, kedua tangan. Kedua tangan. Jadi 1, 2. Yang ketiga iaitu kedua lutut. Kedua lutut perlu wajib kena tempat sujud. Okey. Atas sejadah di bawah. Jadi 4 dah. Lepas tu kedua kaki. Kedua kaki belakang. Tak boleh. Tiba-tiba kaki tu kan ada orang bila sujud. Kaki tu dia macam dia pergi naik. Contoh kaki dia pergi naik gitu. Tak boleh kaki kena. Telapak belakang tu. Kan jari tu dibengkokkan. Dua kaki. Lepas tu 2 tangan, kemudian 2 lutut, 1 lagi dahi. Cukup 7. Itu anggota sujud. Cukup 7 sahabat-sahabat sekalian. Okey, baiklah. Sekarang tangan ni macam mana? Tak wajib. Tak wajib tapak tangan itu terkena sejadah. Tak wajib. Yang wajib hanyalah anggota daripada dahi saja yang wajib. Kalaulah kita kata wajib kena tempat sejadah, tempat sujud, subhanallah, bagaimana lutut? Lutut tu kita tak ada nak selaknya. Kan lutut tak ada selak supaya lutut tu kena. Tak ada. Lutut tangan boleh berlapik. Boleh berlapik. Boleh berlapik tempat. Lapik dengan kain semayang kita ke. Lapik tiba-tiba anak baling ni ke kain ke. Dibenarkan. Okey, subhanallah. Tetapi dahi mesti kena tempat sujud. Wajib. Dahi tempat sujud. Sebab itu masa sujud, kita tangan tu tak apa, jangan sampai kain telekung kita itu menghalang daripada tempat sujud. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, ini ada banyak lagi perbincangan. Timbullah soalan orang lelaki rambut panjang, lepas tu rambut dia pula kena dahi. Pakai kain serban panjang, lepas tu kena dahi. Okey, kalau kain yang masa kita solat, tiba-tiba anak kita kan, dia main baling-baling kain. Dia baling kain, dia baling-baling. Tiba-tiba kain tu pun jatuh atas sejadah. Lepas tu kita pun sujud atas tu. Kain yang di luar daripada pakaian solat, maka ia tidak membatalkan. Boleh saja sujud di atas kain tersebut. Bab ada sampai ulama bincang pasal serban lelaki panjang sangat. Masa sujud, dia sujud atas serban. Tak boleh. Tapi, sebab saya baca perbincangan ulama ni, kita belajar fiqh, kita belajar syariah, kadang soalan ni memang perlu layan sampai keluar jalan dia. Kalaulah dia pakai serban panjang sangat, berlengkar. Ibaratnya wallahualam berlengkar sampai kain hujung tu kena, maka sebagai ulama kata tak boleh. Sebab dia ketika dia bergerak dalam solat, hujung tu memang tak bergerak. Bukan bergerak mengikut pergerakan solatnya. Subhanallah. Sebenarnya luas sangat perbincangannya sahabat-sahabat sekalian, masya-Allah. Bagi orang lelaki yang rambut panjang, jangan sampai rambut tu terhalang daripada tempat sujud. Kalau nak simpan rambut panjang ketika solat, masuklah rambut tu dalam kopiah. Tak pakai kopiah Ustazah, saya tak pakai. Ikatlah rambut tu. Okey, saya pun tak sentuhlah bab rambut ni, apa hukum dia simpan panjang, untuk tujuan apa dan sebagainya. Subhanallah. Okey, lagi soalan, tinggal lagi 5 minit. Boleh ya bersama dengan saya akan berhenti dalam paling lambat 10 minit. Saya pun
Ni juga ni sahabat-sahabat sekalian. Okey, sekarang kita tengok. Tadi soalan tentang apa ya? Bilakah perlu... Okey. Kita pilih sebab soalan banyak sangat. Ada lagi tak? Ni. Kamu bagian ni je. Ada lagi tak? Okey, subhanallah. Ada yang tanya berkenaan khusyuk solat, hukum dan cara mendapatkannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, ini soalan yang terakhir yang kita akan bincangkan hari ini. Tadi banyak juga, lama pun tak apa Ustazah. Apa anggota sujud tadi ya? Siapa boleh ulang? Ada yang tanya. Kan? Okey, 7 anggota sujud. Okey, lagi ada 7. Dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Subhanallah. Okey, ada orang tanya Ustazah, masa sujud, muka kita dekat mana? Ada yang letak tangan macam ni. Ini bayangkan saya sujud. Ini sejadah lah ni. Ada yang buat macam ni kan. Tapi ada di sana hadis Nabi SAW dalam buku Formula Solat Sempurna Dr. Zaharuddin ni. Nabi meletakkan wajahnya di antara 2 tangan. Masya Allah. Masa sujud tu, tangan kita ni, lepas tu kita rapatkan. Faham ya maksud saya? Tapi siapa yang buat macam ni bukan batal. Sebab ini dalam bab sunat hayat. Tapi antara sifat solat Nabi meletakkan wajah antara 2 tangan. Masa sujud tu. Jadi ada yang letak jauh, ada yang bawah, ada yang atas. Wallah alam. Tapi afdalnya kita letaklah antara 2 tangan. Masya Allah. Okey. Jadi saya nak banyak lagi soalan. Lutut tangan boleh berlapik. Misi kena tu. Ya betul. 2 kaki, 2 tangan, dahi, 2 lutut. Okey. Ada soalan lagi? Okey. Saya sebut pasal sujud sekali. Sebab ini laju-laju saya tak dapat tangkap soalan. Masa sujud, bukan sujud terakhir saja. Afdal kita berdoa. Bukan sujud terakhir je, tuan-tuan puan-puan sekalian. Setiap kali sujud, itu waktu mustajab doa. Sebab itu ada orang tanya, Ustazah, macam mana ya Ustazah? Okey. Saya nak, baru ni saya nak cerita sikit. Baru ni saya ada jumpa dengan seorang ulama, Tuan Guru Baqi. Ahmad Baqi. Tuan Guru Ahmad Baqi. Kita jumpa tu. Okey. Tuan Guru ni umur dah 80 lebih lah, dekat 90. Masa buat bantuan di Banjir Pahang baru ni. Masya Allah. Dia kata antara ilmu yang dia bagi kepada saya, sebab masa tu kita duduk dalam hampir sejam setengah kat 2 jam. Habis petang sampai kat dia maghrib. Kemudian bila sampai tu kan, lepas tu adab kita bila jumpa guru-guru orang alim macam ni orang alim, orang soleh ni, orang warak. Tuan Guru ni kan yang masih hidup, yang masih cergas pemikiran apa semua. Lepas tu kan dia kata, okey Ustazah, bila bangun pada waktu malam kan, ni amalkan, amalan ni kuat, semua jiwa kuat, tubuh badan kuat, untuk sehat tubuh badan, sehat rohani, jasmani, kuat akal apa semua kan. Sekian-sekian. Ini saya buat selingalan ni, saya nak cerita masa sujud ni kan. Lepas tu Tok Guru kata, bangunlah tahajud. Dia kata bangun tahajud 8 rakaat, itu amalan Nabi. Lepas tu tambah 3 rakaat untuk witir. Kalau boleh buat tu, subhanallah, kalau boleh buat tu 40 hari 40 malam, dia kata Masya Allah, malaikat jaga. Adalah fadilat-fadilat dia. Kemudian yang menariknya, dia kata sebelum subuh baca Asmaul Husna. Dia kata baca Asmaul Husna. Dia kata bahawasanya Allah memayungi hamba-hambanya dengan Asmaul Husna. 99 payung Allah. Allahu Akbar. 99 payung Allah. Semua dia kata dalam dunia ni, dalam hidup apa pun, 99 adalah payung Allah. Okey Dik, cari cakap Asmaul Husna dengan terjemahan. Okey. Lepas tu saya tanya beberapa soalan. Saya kata, Tok Guru panggil Baba. Macam mana ya? Ramai orang bertanya pasal berkenaan dengan kasih sayang suami isteri, anak-anak, asyik bergaduh apa. Kita nak duduk bawah payung apa? Dia kata macam ni, Asmaul Husna ni bila baca, tengok terjemahan dan cari payung mana nak duduk. Dia kata, payung mana nak duduk? Jadi dia kata kalau masalah ni duduk bawah payung ni. Kalau masalah ni duduk bawah payung ni. Kalau masalah ni duduklah bawah payung ni. Disebut macam tu lah. Lepas tu saya saja tanya beberapa soalan. Baba, kalau yang masalah suami isteri kan, bergaduh, nak bercerai, apa begitu begini, asyik tegang, panas, nak duduk bawah payung mana? Dia jawab, dia pun diam, dia kata,
Duduklah bawah payung ya wadud. Duduk bawah payung ya wadud. Subhanallah. Banyak-banyak sebut ya wadud. Saya kata, ya Allah, alimnya orang ni. Sebab kita tahu maksud ya wadud adalah yang maha cinta, yang maha kasih sayang, yang maha penyayang. Ya wadud ni maha cinta. Jadi zikirlah banyak-banyak ya wadud tu. Subhanallah. Jumpa tak dengan terjemahan? Okey. Kemudian subhanallah, cuba cari ya Rauf. Bagi je lah, Ustazah dah minta. Subhanallah, Allahu Akbar. Ni banyak ni. Okey. Ya Rafiq, yang maha tinggi, ya Rauf. Sebab saya pula confuse maksud ya Rauf. Bila saya tanya, Tok Guru, subhanallah, cuba cari jap. Baba, kalau masalah anak bermasalah sekarang ni, zaman anak-anak suka main telefon, zaman anak-anak sekian kan, nak didik anak mencabar, kita nak duduk bawah payung mana? Itu seronok. Sebab tanya soalan bawah payung mana? Bila tanya dia jawab. Duduk bawah payung mana? Sebelum kita sampai kita jumpa ya Rauf tu, sebab saya ingat Baba sebut, bacalah ya Rauf, zikirlah ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf. Subhanallah. Kemudian saya tanya, masalah sekarang orang susah apa semua? Okey, subhanallah. Jadi ya Rauf, subhanallah, maksud ya Rauf yang maha mengasihi bagi sesiapa yang inginkan dirinya disenangi teman atau sesiapa sahaja yang memandangnya, amalkanlah zikir ini semampu yang boleh. Cuba cari maksud yang lain. Ada maksud yang lain lagi ni. Cuba cari yang satu-satu tu. Okey, subhanallah. Dia kata bacalah ya Rauf, dia kata untuk anak-anak ni. Ada lagi zikir lain. Ya apa ni, yang maha belas. Ya Rauf yang maha belas, ya Rauf yang maha penyayang. Kemudian saya ada jumpa juga maksud ya Rauf yang maha menjaga, macam itulah. Subhanallah, sahabat-sahabat sekalian, bila saya tanya orang sekarang ramai susah, Baba nak baca zikir apa? Dia kata nak duduk bawah payung mana? Saya tanya. Dia kata duduklah bawah payung ya Ghani, ya Muni, ya Razak. Duduklah bawah payung tu, minta sungguh-sungguh dengan Allah. Jadi mintalah kan lepas solat, waktu, maksudnya antara waktu yang kita boleh minta, yang saya nak sebutkan adalah, sebab ini nama Allah Asmaul Husna ni memang disebut dalam Al-Quran. Allah sebut walillahil asmaul husna walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-namanya yang mulia, maka memintalah dengannya. Maka sahabat-sahabat sekalian, contoh ketika sujud, boleh tak Ustazah nak zikir sebut nama Allah ketika sujud? Maka dibenarkan. Subhanallah. Kan masa zikir, masa kita sujud pun subhanarabbiyal azim, nama Allah. Subhanarabbiyal a'la, itu nama Allah. Ya Ali, yang maha tinggi, ya azim dan sebagainya. Jadi contoh kepada ibu ayah kan, siapa-siapa masa sujud jangan target sujud akhir saja. Setiap kali sujud, waktu berjemaah janganlah nanti kita putus dengan imam. Tapi ketika solat sunat, solat seorang-seorang, ketika sujud bacalah doa-doa yang berasingan. Subhanallah. Okey, subhanallah. Ar-Rauf maksudnya maha mengasihani. Allah memiliki sifat kasih sayang luar biasa. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai 100 kasih sayang. Satu daripada ini diturunkan ke dunia dan kasih sayang itu dibagikan kepada makhluk sehingga mereka memiliki kasih sayang. Subhanallah, Allah Akbar. 99 lagi khusus untuk Allah dan itulah dia mengasihi hamba-Nya. Okey. Pasal ini ada hadis sahih tentang kasih sayang ni, saya pernah baca hadis sahih sahabat-sahabat sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bab sifat Rauf Allah, kasih sayang Allah. Nabi bersabda yang bermaksud ini mafhum, sesungguhnya Allah mempunyai 100 sifat kasih sayang. 100 sifat rahmat ataupun kasih sayang Allah. 99 Allah berikan, satu saja Allah memiliki 100, satu saja Allah turunkan di bumi dan 99 Allah simpan untuk di akhirat. Satu saja Allah kurniakan untuk bumi dan seluruh makhluk. Dan walaupun Allah berikan satu saja daripada sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah gunakan satu saja, Allah berikan satu saja. Allah mempunyai 100 rahmat kasih sayang, Rauf Allah ada 100 dan Allah mengambil satu sahaja dan daripada satu itulah Allah membahagikan sifat kasih sayang kepada manusia yang membolehkan sesama manusia berkasih sayang, ibu dan anak berkasih sayang, yang membolehkan suami isteri berkasih sayang, yang membolehkan binatang boleh berkasih sayang, saling berkasih sayang. Allah hanya kurniakan satu. Daripada satu itulah Allah menunjukkan kasih sayang kepada hamba-Nya yang bermaksiat, hamba-Nya yang malah buat ibadah, kita lah tu, hamba-Nya yang yang mensyirikkannya, Allah tetap tunjukkan kasih sayang, belas kasihan. Dan dikatakan 99 lagi Allah simpan
akan digunakan di akhirat kelak untuk hamba-hambanya yang dicintai. Subhanallah. Sebab itu dikatakan di mahsyar kelak, kalaulah sifat pengampun Allah di mahsyar kelak sangat luas, kasih sayang Allah, kelembutan Allah, subhanallah, maka ketika di mahsyar kelak, sahabat-sahabat sekalian, ada keadaannya digambarkan berdasarkan beberapa riwayat. Suasana di mahsyar yang sangat menggerunkan, yang sangat menakutkan. Ketika dihisap, kita semua dihisap, kita akan dimizan, dihisapkan amal ibadah kita. Sampailah keadaan hamba Allah ini kan nak diheret dah, nak dicampakkan dah ke dalam neraka. Sampailah ke depan pintu neraka. Masya Allah, ini ada dalam kitab Air Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah diheret, nak diheret dah ni. Kan, nak diheret dah sampai hampir. Maksudnya ada malaikat ditugas mengheret. Memanglah diheret sebab kita takkan sanggup. Na'udzubillah min zalik. Sampai ketika nak dicampakkan ke dalam neraka, maka ketika itu salah satu bulu mata hamba Allah itu berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia ni dah cukup syarat dah lepas dah hisap ni, dah dimizan ni. Akhirnya dia bila dikira dia ni adalah penghuni neraka, lalu dia diperintahkan oleh Allah untuk diheret dan dicampakkan ke dalam neraka, sahabat-sahabat sekalian. Subhanallah. Lalu ketika diheret itu, salah satu bulu matanya berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku menjadi saksi bahawa hamba-Mu ini pernah mengalirkan air mata kerana takutkan-Mu, ya Allah." Allahu Akbar. Lalu dengan sifat Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rauf, subhanallah, kan, Ya Latif, Ya Maha Lembut, maka dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa yang menyebabkan dia diheret ke neraka. Lalu hamba Allah tersebut dimasukkan ke dalam syurga. Subhanallah. Sebab di sana ada hadis Nabi, dua mata yang mengalirkan air mata kerana takutkan Allah, la tamassahu nar, tak akan disentuh oleh api neraka. Allahu Akbar. Dan banyak lagi suasana di mahsyar menceritakan betapa Allah menyimpan 99 rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah berikan di mahsyar kelak kepada hamba-hambanya yang saleh, kepada hamba-hambanya, kepada orang muslim, kepada orang mukmin dan sebagainya, sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Itu sedikit kisah saya cerita masa sujud, tuan-tuan puan-puan sekalian. Saya belajar dengan guru, dengan syekh, dengan orang-orang alim. Dia kata, Ustazah, setiap kali sujud, janganlah tinggal doa-doa yang datang daripada firman Allah ataupun hadis Nabi. Dan boleh kita buat, contohnya solat asar, solat zuhur, ada 8 kali sujud. 8 kali sujud. Sujud yang pertama kita nak baca doa apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Sujud kedua, lepas bangun sujud kedua, kita pun baca pula doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu pun firman Allah. Kemudian sujud yang ketiga, kita pun baca Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu pun firman Allah. Lepas tu sujud yang keempat, kita baca pula Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Subhanallah. Kita baca pula tu. Jadi, biarlah setiap kali kita sujud ada doa. Subhanallah. Dan di sana ada perbincangan ulama tentang afdal kita baca zikir ketika sujud dan rukuk, sahabat-sahabat sekalian, melebihi 3 kali. 3 kali itu ngam-ngam. Sunat, tetapi lebih adalah afdal. Contoh nak baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Walaupun ada di situ perbincangan, ada yang kata Subhana rabbiyal azim saja, tak ada bihamdi. Dan kita boleh nak zikir tu sampai 10 kali. Dan di sana, subhanallah, tuan-tuan puan-puan sekalian, ada dibincangkan dalam persoalan dalam solat, persoalan dalam solat 2. Depan saya ni ada macam-macam ni. Kitab solat, persoalan dalam solat, soal jawab fiqh ibadah solat, berdasarkan mazhab Syafi'i. Dr. Zaharuddin, dia bawa dalam pelbagai pendapat mazhab. Okey, fiqh solat lagi, soal jawab lagi, kuasa di sebalik solat. Jika anda ingin berjaya, solatlah. Anda bertanya, Ustaz menjawab Ustaz Rahizi Rais, subhanallah. Dan ada banyak lagi kitab yang tebal bab solat. Tuan-tuan puan-puan sayang, kita akan belajar bab solat sampai mati sebenarnya. Masa saya dah melebihi, sebenarnya jam 10 saya ada pula live yang tertutup. Live yang tertutup, jadi saya kena berhenti juga sebab saya belum sarapan, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi saya perlu juga dah minumlah sikit, tapi dah jadi lapar tu kan. Jadi saya kena berhenti juga. Pukul 10 saya ada live tertutup dengan beberapa pihak. Jadi tuan-tuan puan-puan, untuk akhirnya saya ingin mengajak
Pasal solat ni terlalu luas. Siapa yang tahu, saya pernah buat webinar. Kami pernah buat webinar pertama tentang solat. Dan masa tu kita hanya boleh webinar solat tu, kita kupas banyak perkara. Dan kami berhajat dan merancang untuk kita buat webinar solat siri yang kedua. Ini ya, subhanallah, webinar solat siri yang kedua. Webinar solat siri yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, pada tarikh 31 Januari 2021. Maksudnya, saya terus nak mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk bersama-sama untuk hadir ke webinar solat siri yang kedua. Siapa yang nak masuk siri pertama, sebab kita tak delete. Siapa yang nak juga siri yang pertama, boleh komen, kita bagi. Sebab masa tu, kita buat webinar itu dengan Ustaz apa nama? Ustaz pertama? Ustaz Razali. Itu berkenaan dengan bangkit rasa solat. Jadi yang kedua ni, kita akan buat pada 31 Januari 2021. Pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang. 8.30 hingga 4.30. Pagi sampai petang bab solat. Soalan-soalan yang ditanya macam kita bincangkan tadi, lepas tu banyak lagi soalan. Saya sebenarnya suka bila tuan-tuan puan tinggalkan soalan. Sebab semua soalan yang tuan-tuan puan tanya sekarang, kami ambil. Semua tim print yang ni. Yang dekat apa? IG tadi. Semua print screen. Sebab nanti komen akan hilang. Soalan di page ni kita akan tengok balik. Semua soalan kita akan kumpul dan kita akan jawab. Pada 31 Januari 8.30 hingga 4.30. Siapa yang nak, tekan link yang disediakan. Kemudian nanti semua tu kita boleh bincanglah sahabat-sahabat sekalian. Pada hari Ahad. Dan kita jemput Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam. Dr. Muhammad Nizam ni juga penulis bab solat. Subhanallah. Ini Ustaz Muhammad Nizam. Dan jawatan Ustaz Muhammad Nizam sekarang, Ustaz Muhammad Nizam Kadir. Okey, memang banyaklah penulisan tentang bab solat. Jadi, saya akan bawa tajuk subhanallah keajaiban solat sempurna dan khusyuk. Kemudian sifat solat Nabi. Dr. Muhammad Nizam akan bawa tentang bab praktikal terus. Akan bincangkan tentang ciri-ciri sifat solat Nabi dengan praktikal. Tunjukkan cara berdiri, cara rukuk, buat praktikal. Cara sujud, cara duduk yang kita confuse selama ni. InsyaAllah Dr. Ustaz Muhammad Nizam, orang yang pakar, orang yang alim, dia akan tunjukkan secara praktikal. Sebab pada webinar pertama kita tak tunjuk praktikal. Webinar yang kedua ni kita akan belajar terus praktikal. Kemudian bila slot petang, iaitu slot forum, saya dengan Ustaz Muhammad Nizam dan suami saya sebagai moderator. Masa ni soal jawab. Semua soal jawab tentang solat kita akan cuba jawab dalam tempoh 2 jam dengan jawapan yang padat dan ada nota yang disediakan. Dan nota ni kita akan siapkan sebelum. Kepada siapa yang dah tanya soalan-soalan dekat sini, kita akan siapkan nota, soalan dengan jawapan, dan semua yang hadir pada webinar ni, kita akan bagi jawapan melalui nota tersebut dan akan diberikan nota. Maksudnya diberikan nota soal jawab solat secara percuma kepada orang yang hadir kepada webinar solat ni. Ustazah, kenapa Ustazah buat webinar, kenapa tak ajar macam ni berterusan? Sebenarnya kami sedang menyiapkan modul solat, tetapi kena berstruktur. Kena biar fokus pagi sampai petang, biar kita boleh kupas. Macam ni 1 jam kan, itu kita boleh bincang sampai 6 jam direct kan. Kemudian kita akan sharp, kita fokus bab solat sahaja sahabat-sahabat sekalian. Dan ini ikhtiar kami juga untuk survival, untuk kerja dakwah dan kerja amal. Jadi setiap sumbangan daripada bayaran yuran tersebut, dia akan masuk kembali kepada kerja amal dan kerja dakwah yang kita lakukan. Dan jangan bimbang sahabat-sahabat sekalian, sekali masuk seumur hidup, kami tak akan delete. Jadi ilmu-ilmu dalam tu boleh kongsi, boleh share. Macam tu. Boleh share, lepas tu nak kongsi ke, dan boleh tengok sepanjang hidup, boleh wariskan pula kepada anak cucu dan sebagainya. Dan webinar pertama kita tak tutup sampai hari ni, mereka boleh review, tengok selalu. Dan siapa yang nak masuk webinar pertama yang dah lepas pun boleh komen. Sebab saya tak tahu pun pasal webinar solat yang pertama Ustazah buat pada bulan 12. Jadi kalau nak masuk boleh tengok, ada banyak siri, ada soal jawab, banyak juga berkenaan dengan khusyuk solat, bangkit rasa dan solat dan sebagainya. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, begitulah ya perkongsian kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung sebab melihatkan banyak sangat persoalan tentang solat. Kita akan buat siri seterusnya seperti ini, 1 jam. Ini dah lebih dah bukan 1.5 jam. Allahu Akbar, subhanallah, mohon maaf saya cakap dengan sangat laju sebab masa sangat suntuk. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan tetap akan faham. Mohon maaf salah dan silap daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian.